Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Wan Ifah Safia Wan Ahmad Alfian dan rakan penyampai. Muhammad Safi bin Syukri. Kes penderaan semakin kerap dilaporkan menandakan bahawa isu ini berada di tahap yang membimbangkan di negara ini. Berikutan dengan itu, satu kes penderaan fizikal yang melibatkan seorang bapa dengan anak tirinya telah dilaporkan baru-baru ini. Kita terus ke lokasi bagi menemu ramah mangsa bersama Luqman. Silakan Luqman. Terima kasih kepada rakan tugas di studio. Sekarang saya bersama mangsa di mana mangsa dikatakan telah didera oleh bapa tirinya dengan kerap sehingga membuatkan beliau susah untuk berjalan dan peringatan beliau menjadi kabur. Jadi, tanpa melengahkan masa, mari kita temu bual mangsa dera iaitu adik Linda. Adik, boleh adik ceritakan sedikit peristiwa yang adik lalui? Ayah tiri saya telah memukul saya dengan kuat pada keseluruhan badan. Dia selalu menyepak saya tanpa sebab. Saya tidak tahu kenapa dia selalu memukul saya sehingga badan saya menjadi luka dan lebam-lebam. Mata saya menjadi kabur apabila ditumbuk dengan kuat oleh ayah. Pernah sekali saya tidak boleh berjalan kerana ayah telah merotan saya menggunakan tali pinggang dan batang paip sehingga menampakkan daging. Semakin kuat saya menangis dan meronta-ronta, semakin teruk saya diseksa. Belum sempat luka di kaki pulih, ayah telah mencurahkan air panas, menyebabkan kulit saya melecur. Saya makan sisa makanan sebagai pengalas perut. Dia selalu menghindar dengan kuat apabila melihat saya tercungap-cungap ketika dicekik olehnya. Penderitaan saya merupakan kegembiraan buat ayah tiri saya. Kejam. Itu adalah ungkapan yang saya rasa sangat sesuai untuk bapa tiri mangsa. Sebenarnya saya bukan bersama mangsa sahaja. Bersama kami terdapat beberapa saksi iaitu jiran tetangga yang sangat peka dan prihatin dengan masalah ini. Sekarang jom kita temu bual jiran-jiran terdekat mangsa yang menjadi saksi ke atas kes dera ini. Saya adalah jiran bersebelahan rumah Encik Ali dan anak saya sekelas dan berakan baik dengan Alia iaitu budak yang didera oleh ayahnya itu. Saya dan suami saya selalu terdengar suara kemarahan Encik Ali dan suara tangkisan Alia. Kami berdua ingat Alia dimarahi oleh ayahnya kerana nakal dan berbuat salah. Suami saya pun telah bertanya atas sebab kemarahan Encik Ali itu dan Alia selalu berbuat salah adalah alasan daripada Encik Ali. Kami pun percayalah alasan Encik Ali itu. Sehinggalah kira-kiranya 3 hari yang lalu, saya membawa anak saya pulang dari sekolah. Kami ternampak Alia sedang mengutip dan makan sisa makanan dari tong sampah yang terletak di halaman rumahnya. Pada ketika itu, badan Alia kurus macam lidi. Apabila Alia tersedak kami terdiri di hadapan rumahnya, dia terkejut dan berjumpa capek untuk masuk ke dalam rumah. Selepas berbincang dengan suami saya pun mengambil keputusan untuk menelefon dan membuat laporan kepada pihak polis. Saya rakan sekelas dan kawan baik Alia. Alia merupakan seorang pemalu dan jenis yang menyimpan rahsia. Selalunya, Alia bersendirian di sekolah dan kadang-kadang dia tidak akan menghadiri ke sekolah tanpa sebab. Semasa kami berusaha menghubunginya, ayah dia akan selalu mengangkat panggilan telefon tersebut. Dia tidak akan membiarkan Alia menjawab panggilan kami. Kelakuan Alia juga menjadi mencurigakan apabila kami bertanya tentang keadaannya. Guru-guru di sekolah juga telah membawa Alia untuk jumpa guru kaunseling, tetapi dia memperlihatkan dirinya tidak ada sebarang masalah. 3 hari yang lalu, saya dan ibu ternampak Alia sedang makan sisa makanan dari tong sampah. Selepas kejadian tersebut, Alia sedaya upaya untuk mengelak dari kami. Ibu bapa saya telah mengambil keputusan untuk membuat laporan kepada pihak polis demi keselamatan Alia. Terima kasih saksi-saksi sekalian. Sekarang marilah kita dengar penerangan oleh pendera untuk memahami apa motif perbuatan beliau. Saya mengakui tindakan penderaan terhadap anak tiri saya. Saya berbuat demikian disebabkan tekanan dari kerja dan masalah kewangan. Tekanan-tekanan tersebut telah menjadikan saya mencari tempat untuk melepaskan geram. Pada ketika itu, saya memilih untuk melepaskan geram terhadap anak tiri kerana saya menganggap dia bukan anak kandung saya dan juga saya tidak menyukainya. Saya memukul, merotan, menumbuk dan mencurah air terhadapnya untuk melepaskan tekanan walaupun saya sendiri menyadari perbuatan tersebut adalah tidak betul. Setiap kali saya merasa tekanan, saya akan melepaskannya melalui penderaan ini dan ia menjadikan diri saya seorang yang panas-panas sehingga perbuatan ini dilaporkan ke pihak polis. Sekarang saya amat menyesal atas perbuatan yang dilakukan oleh saya.
Saya menyadari kesalahan yang dilakukan oleh saya adalah amat tidak berkemanusiaan kerana terhadap budak yang hanya berumur 7 tahun adalah untuk melepaskan tekanan sendiri sahaja. Setelah mendengar penerangan dari mangsa, saksi-saksi dan juga bendera, jom kita dengarkan penerangan dari pihak polis. Pada hari ini, pihak kami mendapat laporan kira-kira pukul 2 petang daripada seorang wanita yang memaklumkan bahawa jirannya sedang mendera anak tirinya. Didapati bahawa mangsa adalah seorang kanak-kanak perempuan yang hanya berumur 7 tahun. Selepas pemeriksaan fizikal diadakan, terdapat kesan lebam dan kecederaan di beberapa anggota badannya. Kami mempercayai bahawa kecederaan ini adalah berpunca daripada ayat tiri kanak-kanak tersebut. Menurut siasatan polis, didapati bahawa lelaki tersebut berulang kali menentang, menumbuk, merotan, mencurah air titik dan membiarkan mangsa kelaparan. Sekarang, mangsa telah dihantar ke hospital untuk rawatan dan suspek telah pun dihantar ke pusat tahanan untuk siasatan lanjut. Sekian, terima kasih. Sesi kanak-kanak mengikut Seksyen 2. Kanak-kanak merupakan individu yang berumur di bawah 18 tahun. Ia juga sebagaimana merujuk pada umur 10 hingga 12 tahun yang tidak tahu akan sifat dan kesan perbuatannya kecuali prosedur jenayah. Setelah perbicaraan dilakukan di hadapan mahkamah bersama saksi di atas keterangan mereka, pihak mahkamah mempersetujui untuk menjatuhkan hukuman terhadap pesalah yang telah melakukan kesalahannya terhadap anak tirinya, iaitu mencederakan anak tirinya sehingga mengalami kecederaan parah. Hukuman yang akan jatuhkan di bawah Seksyen 31/1 Akta Kanak-Kanak 2001, iaitu pesalah yang akan dijatuhkan hukuman penjara selama 20 tahun dan denda sebanyak RM50,000. Terima kasih Luqman untuk laporan itu tadi. Prosesnya, kes buli yang melibatkan 2 orang pelajar sekolah menengah, baru itulah di video yang dimuat oleh pelajar sekolah yang sama di halaman Twitternya. Video tersebut mempaparkan aksi penderaan seorang senior terhadap juniornya. Bersama kami Misha, wartawan di lokasi kejadian untuk menerang saksi. Dengan penerangan video baru-baru ini, saya sebagai wartawan akan merungkaikan penjelasan yang lebih lanjut berkaitan kes tersebut daripada salah seorang saksi pada hari kejadian. Adik, bolehkah adik memberi penerangan yang lebih lanjut tentang apa yang terjadi pada hari kejadian? Pada hari kejadian, saya kebetulan berada di kawasan tersebut dan sempat merakam kejadian seperti mana video yang telah viral di media baru-baru ini. Saya turut bersimpati kepada mangsa kerana kerap kali dibuli oleh rakan sekelas di sekolah saya dan mangsa tidak melaporkan hal ini kepada pengurusan sekolah. Baiklah, terima kasih untuk keterangan yang adik berikan sebentar tadi. Sekarang kita beralih pula kepada rakan karib mangsa untuk mengetahui punca kejadian tersebut berlaku. Kawan saya tu budak pandai. NC ni tu selalu minta kawan saya ni siap kat kerja sekolah dia semua, belikan makanan lah macam-macam. Satu hari kawan saya ni dah tak tahan and dia beritahu saya dia nak jumpa sini tu lepas sekolah untuk bincang pasal benda ni. Sekali sini tu bawa geng. Lepas gaduh mulut, sini dengan geng-geng tu mula serang kawan saya bertubi-tubi macam dalam video tu. Sampai koma kawan saya dia buatnya. Terima kasih. Berikutan dengan penerangan yang diberikan oleh rakan karib mangsa sebentar tadi, si pelaku perlu bertanggungjawab atas perbuatan beliau yang tidak bermoral itu serta diberi hukuman yang setimpal agar kejadian seperti ini tidak berulang lagi. Setelah pembicaraan dilakukan di hadapan saksi bersama keterangan mereka, individu yang tertuduh mengaku salah di hadapan mahkamah atas kesalahannya mencederakan mangsa sehingga tidak mengedarkan diri selama beberapa bulan. Dengan ini, mahkamah menjatuhkan hukuman di bawah Akta Kanun Kesesaan 147 terhadap pesalah, iaitu hukuman penjara selama 2 tahun dan menghantarnya ke sekolah juwana bagi pemulihan akhlak dalam tempoh yang ditetapkan oleh mahkamah. Baik, terima kasih Misha atas laporan sebentar tadi. Beralih pada isu seterusnya. Media sosial merupakan medium komunikasi yang pesat digunakan oleh semua lapisan masyarakat di Malaysia. Namun, kesan negatif seperti buli cyber merupakan isu yang timbul seiring dengan kemajuan laman sosial tersebut. Lagi, kes buli melibatkan seorang remaja yang telah dikecam netizen di laman TikToknya baru-baru ini. Bersama Adawani bagi mendapatkan maklum balas daripada mangsa buli cyber berkenaan. Baik, terima kasih kepada pihak studio.
Kita menyadari kebolehan media bukan sekadar menyampaikan maklumat kepada masyarakat, bahkan juga boleh membentuk pandangan dan sikap khalayak. Sehubungan dengan itu, peledakan perkembangan teknologi kini menyebabkan berlakunya peristiwa buli cyber terhadap pelajar sekolah yang membawa kepada kemurungan. Kini saya bersama Nelfaha yang menjadi mangsa buli cyber tersebut. Sejauh mana kesannya terhadap anda dan bagaimanakah anda mengatasi masalah tersebut? Sejujurnya, selepas peristiwa buli cyber ini berlaku, saya menjadi seorang yang paranoid terhadap telefon dan sering memikirkan tanggapan seseorang terhadap saya. Saya akui telah mengalami kemurungan sekitar 2 minggu. Ekoran dicemuh oleh rakan-rakan serta netizen dari alam maya. Namun, apabila saya sentiasa mendapat sokongan daripada ahli keluarga dan rakan-rakan karib saya, akhirnya saya mampu mengatasi segala masalah ini dan mengingatkan diri agar tidak lagi memuat naik sesuatu yang kurang bersesuaian di media sosial. Seterusnya, beralih pula kepada pendera. Boleh jelaskan mengapa anda berbuat demikian terhadap mangsa? Di ruangan komen tersebut, saya sebenarnya tidak sengaja meninggalkan kata-kata yang tidak menyenangkan. Saya sebenarnya menganggap itu untuk suka-suka dan hanyalah sekadar gurauan saja. Daripada rentetan komen itu, saya tidak menyangka yang gurauan tersebut boleh membawa kepada masalah yang besar dan rumit di mana hal tersebut memberi impak yang negatif terhadap Nelfaha. Sejak dari itu, saya telah menyesali dan menyedari kesalahan saya dan saya berjanji tidak akan mengulangi lagi kesilapan itu lagi dengan memberi komen-komen yang negatif terhadap orang lain. Apakah pendapat anda terhadap individu yang melakukan buli cyber tersebut? Pada pandangan saya, semua pihak perlulah cakna dan berfikir terlebih dahulu sebelum meninggalkan apa-apa di komen media sosial seseorang. Hal ini kerana secebis kata-kata gurauan sama ada sengaja ataupun bukan sengaja dapat meninggalkan kesan yang mendalam terhadap diri seseorang. Hal ini demikian membawa kepada kesan kemurungan serta tidak percaya diri terhadap seseorang itu setelah membaca apa yang dilontarkan di media sosial mereka. Seterusnya, apa yang membuatkan Cik menyadari bahawa terdapat sesuatu perubahan yang berlaku terhadap mangsa? Saya sebagai kakak mangsa dapat mengesan perubahan dalam diri Nelfaha di mana sejak kebelakangan ini Nelfaha lebih suka untuk berdiam diri dan sering termenung sepanjang masa. Dahulunya Nelfaha seorang yang sangat ceria dan sering meluangkan waktu bersama ahli keluarga. Tetapi semenjak peristiwa cyberbully ini terjadi, emosi mangsa menjadi tidak stabil dan lebih gemar untuk berkurung di dalam bilik selepas pulang daripada sekolah. Mangsa juga kurang tidur dan kurang bersosial antara satu sama lain. Pada perspektif doktor, apa yang dapat disimpulkan daripada ketiga-tiga kes ini? Assalamualaikum. Saya sebagai doktor kepada pesakit saya, di mana pesakit-pesakit saya sekarang sedang mengalami kecederaan yang begitu parah. Salah seorang daripada mereka mengalami kecederaan mental di mana beliau didera secara mental, dan selebihnya mengalami kecederaan parah di badan mereka di mana mereka dipukul dan didera. Kami sebagai sokongan, kami akan cuba membantu mereka untuk lebih mencapai kepada tahap yang supaya mereka dapat kembali untuk menjalani hidup yang lebih elok. Kami juga berharap bahawa masyarakat di luar sana lebih umum dan peka terhadap situasi-situasi penderaan ini. Ini adalah masalah yang sangat besar dalam negara kita sekarang, terutamanya kepada budak-budak. Kita perlu mengawasi kanak-kanak sekarang, lebih di mana kita perlu mengawasi kanak-kanak yang mengalami situasi penderaan ini. Sekian paparan malam ini, laporan terakhir daripada Adawani menutup tirai buletin pada malam ini. Dengan itu, salam hormat. Assalamualaikum dan selamat malam.